Bersatulah wahai kaum muslimin dengan semangat dan roh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa yansurakallahu nasran aziza. Dan dengan sebabnya Allah memberikanmu pertolongan, yakni untuk mencapai kejayaan dengan sepenuh-penuh dan sehandal-handal pertolongan. Ayat yang ketiga surah Al-Fatah. Yang dihormati timbalan pengurusi tetap yang dikasihi Ayahanda Tuan Guru Presiden, saf-saf pimpinan, para perwakilan dan pemerhati sekalian. Saya mewakili PAS Wilayah Persekutuan dengan ini menyokong penuh ucapan Tuan Guru Presiden yang bertemakan Islam mengukuh perpaduan. Pada hemat saya, terdapat 3 elemen terpenting yang ingin disampaikan oleh Tuan Guru Presiden. Yang pertama, pengukuhan kepada prinsip perjuangan yang bersifat tetap dalam perkara dasar dan memiliki keanjalan dalam medium pelaksanaan. Yang kedua, pernyataan kesungguhan dalam mencapai kemenangan dengan membina kesatuan dan perpaduan dalam kalangan ahli, umat Islam dan rakan-rakan non-Muslim yang tidak ekstrim. Yang ketiga, seruan dan arahan secara langsung kepada semua petugas parti agar melaksanakan secara bersungguh-sungguh aktiviti dan program bagi mencapai kemenangan. Sidang perwakilan dan pemerhati sekalian, Wilayah Persekutuan akan membahaskan tajuk persediaan parti yang perlu dimainkan peranannya secara langsung oleh ulama, muslimat, pemuda, DSPP dan lajnah-lajnah. Suka saya cerahkan perbahasan ini dalam 4 kunci utama. Kata kunci yang pertama, meyakini kemenangan yang pasti daripada Allah. Kata kunci yang kedua, memantapkan tarbiyah. Kata kunci yang ketiga, melaksanakan jihad. Kata kunci yang keempat, mengoptimumkan kerja Islam atau amal Islami. Kata kunci yang kelima, melaksanakan pendekatan yang betul kepada golongan sasar yang betul. Para perwakilan dan pemerhati sekalian, kata kunci yang pertama, meyakini kemenangan yang pasti datang daripada Allah. Para petugas parti mesti meletakkan keyakinan dengan kemenangan Islam. Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama ini dan dia juga yang memeliharanya. Kemenangan yang dapat diterapkan nilai-nilai yang baik dalam negara. Kemenangan yang dapat dilaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kemenangan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Oleh itu jangan kita terpedaya dengan istilah kemenangan yang palsu yang direka bagi mengabur mata kita. Seperti kata menang Putrajaya dulu, kemudian baru laksanakan Islam. Tidak mengapa melatih pemimpin kafir asalkan mereka adil. Inilah sebahagian kekeliruan yang mesti dijauhi oleh semua ahli jemaah. Sidang muktamar sekalian, kata kunci yang kedua, memantapkan tarbiyah. Ahli jemaah perlu melaksana dan mengikuti program-program tarbiyah seperti usrah, liqa fikri, kuliah haraki, tamrin dan lain-lain. Juga amalan individu secara istiqamah seperti membaca Al-Quran, solat sunat, puasa sunat serta infak harta dan wang ringgit. Jangan membiarkan diri terpesona alasan sibuk tak sempat hadir program tarbiyah. Juga jangan dilayan ego. Kononnya telah lama di dalam PAS, maka sudah tiada keperluan lagi untuk program tarbiyah. Ingat tagline kita, tanpa tarbiyah pasti rebah. Hadirin dan hadirat sekalian, kata kunci yang ketiga, melaksanakan jihad. PAS membantu ahli untuk berdepan dengan musuh politik secara muwajahah silmiah
pendekatan secara aman memasuki pilihan raya demokrasi berparlimen. Ini sudah tentu terlalu banyak kerja politik di lapangan yang mesti disertai oleh semua petugas parti, sama ada dalam kalangan ulama, muslimat, pemuda dan di SPP. Kerja-kerja culaan, kempen rumah ke rumah, ceramah, aktif di media sosial, mendekati rakyat marhain dan memberi sumbangan. Oleh itu jangan biarkan semangat dan taujihat ini terhenti di medan-medan usrah dan kuliah sahaja. Para petugas mesti turun berada di lapangan. Inilah lapangan jihad kita. Berjumpa semua rakyat, santuni mereka, yakinkan mereka bahawa hanya Islam sahaja yang mampu memimpin perpaduan dan mencapai kemenangan. Mengingati sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala adahum a'zamu ajran minal mu'min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbiru ala adahum. Mukmin yang bercampur gaul dengan masyarakat dan bersabar atas gangguan mereka akan mendapat pahala lebih besar daripada orang yang tidak bercampur gaul dengan masyarakat dan tidak sabar atas gangguan mereka. Para muktamirin sekalian, kata kunci yang keempat, mengoptimumkan kerja-kerja Islam atau amal Islami. Para petugas parti perlu memanfaatkan ruang keberadaan PAS dalam kerajaan. Tampilkan program-program yang berimpak tinggi dan memberi manfaat kepada rakyat. Seperti Yadim, secara khususnya kami di wilayah persekutuan, meminta dan mencadangkan semua ahli PAS menyertai sukarelawan Yadim agar kita dapat menyertai amal Islami melalui entiti kerajaan dan tidak semata-mata dari laluan parti. Oleh itu, saya menyeru kepada semua PAS negeri-negeri, kawasan-kawasan dan pelbagai entiti PAS hendaklah terlibat dalam gabungan pertubuhan NGO dan NGI di bawah laluan Yadim. Target kita ingin mengumpulkan 10,000 sukarelawan Yadim sebelum Disember 2020. Semuanya boleh terlibat, baik daripada ulama, baik daripada pemuda, baik daripada muslimat, termasuk juga daripada as-sabiqun. Para perwakilan sekalian, kata kunci yang kelima, melaksanakan pendekatan yang betul kepada golongan sasar yang betul. Kita perlu sedar bahawa terdapat 4 golongan yang perlu didekati dengan berhati-hati agar kemenangan Islam dapat dicapai. Yang pertama, golongan yang beriman, iaitu ahli-ahli PAS dan para penyokong. Mereka ini perlu disantuni, diajak untuk bekerja bersama-sama bagi mencapai kemenangan. Yang kedua, golongan yang ragu, iaitu orang yang tidak berparti, yang boleh sahaja memberi undi kepada mana-mana parti yang diminati. Kita perlu mendekati mereka dengan memberi penjelasan dan penerangan supaya keraguan dan berkeyakinan untuk mengundi PAS. Yang ketiga, golongan orang yang mencari kebendaan. Golongan ini akan sentiasa ada di sisi parti yang menang. Ini kerana matlamat mereka hanya memandang kepada manfaat yang diperoleh bila menyokong PAS. Oleh itu saya mencadangkan agar semua pesuruhjaya negeri, YDP kawasan, termasuk pengerusi tetap dan timbalan pengerusi tetap, untuk dianugerahkan gelaran datuk atau sebagainya oleh negeri-negeri yang kita perintah, termasuk negeri Kelantan, Terengganu dan juga negeri Kedah. Kerana apa? Kita hendak menarik sokongan PAS, sokongan mereka kepada PAS. Perlu diakui bahawa rakyat sangat menghormati dan teruja dengan pemimpin-pemimpin mereka, apatah lagi gelaran dan pangkat yang mereka miliki. An-nasu ala dini mulukihim, rakyat mengikut agama pemimpin-pemimpin mereka. Saya rasa cadangan ini sangat akan disokong oleh timbalan pengerusi tetap, insya-Allah. Yang terakhir,
golongan yang menentang. Golongan ini perlu dihadapi dengan bijak oleh para petugas parti. Para perwakilan dan pemerhati sekalian, sebagai penegasan buat petugas-petugas parti, ayo kita rancang program-program yang berimpak tinggi. Seru semua rakyat untuk bersama PAS, kukuhkan ikatan muafakat nasional dan perikatan nasional. Kita bina negara dengan keadilan Islam. Tunjukkan Malaysia sejahtera dan hebat di mata dunia. Insya-Allah kita akan mencapai kemenangan besar dalam PRU yang ke-15 ini, insya-Allah. Sekian akhir kata PAS Wilayah Persekutuan merakamkan sekali lagi setinggi-tinggi ucapan tahniah dan terima kasih kepada Tuan Guru Presiden di atas ucapan dasar Presiden pada Muktamar PAS kali ke-26 pada hari ini. Saya sudahi dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.